Dalam episod yang lalu, kita telah menyingkap sejarah perjalanan kumpulan fotograf yang mana perjalanannya banyak berlaku perkara yang kebetulan. Dalam episod kali ini, kita bakal menyingkap pula kumpulan sambungan basis fotograf iaitu Amran, yang mana intipati popular kumpulannya merupakan satu eksperimentasi yang berjaya berlaku secara kebetulan. Pastikan lu orang kekal di siaran, dan bagi mereka yang belum subscribe, inilah masanya. Jangan lupa juga untuk share kepada kenalan lu akan channel YouTube Dain Hasri, saluran old school lu orang. Setelah perpecahan kumpulan fotograf pada awal 1991, kerana ahli-ahlinya berasa sudah masa untuk berhenti karier muzik untuk meneruskan kerjaya dalam bidang lain, basis Amran merupakan satu-satunya yang masih bersemangat untuk meneruskan perjuangan muzikalnya bersama Sinar Music. Amran telah menjemput rakan-rakan sekampungnya dari Ulu Langat, Selangor iaitu gitaris Alok dan drama Asu untuk menubuhkan sebuah kumpulan rock baru bernama Kamar Sutra dan terus mengikat kontrak rakaman di bawah Sinar Music. Membawa pengaruh sleaze glam rock dan rock and roll dari Guns N' Roses, Kamar Sutra mula membuka ruang untuk pencarian vokalis tetap. Akhirnya, setelah melalui proses uji bakat, mereka sepakat mengambil seorang pemuda dari Ipoh, Perak yang memberi demo tip nyanyiannya kepada Amran, Bagio. Dengan kemasukan Bagio, maka lengkaplah Kamar Sutra sebagai sebuah kumpulan rock baru. Mereka mula menjalankan sesi latihan untuk rakaman di bawah seliaan Awang BPR sebagai penerbit album. Kebanyakan lagu-lagu Kamar Sutra dicipta oleh mereka sendiri bernafaskan muzik glam rock, rock and roll dan balada, sambil lirik pula seperti kebanyakan album-album rock lain. Mendapat sumbangan oleh penulis-penulis lirik hebat antaranya S. Amin Shahab, Sani Sudin, Zur Ain dan Lolok. Lalu di mana perbezaannya? Salah seorang dari mereka, Lolok, di mana beliau adalah individu yang bertanggungjawab mencadangkan mereka menukar nama kepada Dhamma Sutra agar mengelakkan dari sekatan kerajaan, merupakan antara tulang utama pembikinan konsep tema lirik album Dhamma Sutra. Album pertama mereka dengan nama baru Dhamma Sutra berjudul Antara Sutra dan Bulan hinggap di pasaran pada awal 1991. Okey, di hadapan kita ada 3 album Dhamma Sutra. Hanya album penawar iaitu album terakhir Dhamma Sutra yang tidak akan diulas untuk ulasan ini, sebab album tu pun dah tahun 97. Dia punya tema dah lain sikit sebab nama ulasan pun ulasan rock kapak kan. Dan juga sebenarnya yang nak diulas diketengahkan untuk ulasan Dhamma Sutra adalah lirik berunsurkan ketuhanan dia lah kan, di mana dalam album penawar tak ada lirik itu. Okey, tak apa, kita cerita pasal album pertama dulu, Antara Sutra dan Bulan. Okey, jadi Antara Sutra dan Bulan, di cover depan dia macam kita boleh tengok lah, ada mirip macam Black Rose first album kan, Black Rose 1990. Siap ada gambar bunga kat situ kan. Dan ni sebenarnya bukan baju batik Ni ala-ala macam baju Guns N' Roses pakai lah. Kalau perasan Duff McKagan pernah gunakan baju macam ni. Dan color tema di biru pun sebiji macam Black Rose punya cover album. Tu adalah satu kebetulan lah. Bunga rose kat sini bukan pasal dia nak tiru Black Rose, tapi pasal Guns N' Roses lah, macam gua katakan. Okay, jadi macam yang dah diceritakan, lagu-lagu fast album Dhamma Sutra kebanyakannya memang lagu ciptaan mereka sendirilah. An tu adalah Amran lah, basis Dhamma Sutra selaku ketua kumpulan juga. Jadi kita boleh tengok dekat sini lagu-lagu slow adalah daripada ciptaan komposer lah, antaranya Awang yang cipta lagu paling hit mereka iaitu Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Antara Sutra dan Bulan ciptaan Wan Zul. Jadi lirik dia kebanyakannya daripada S. Amin Shahab, Sani Sudin,
Lolok. Jadi mereka lah yang membentuk lirik-lirik berunsurkan kerohanian itu. Okey. Ni ada sign daripada Brother Amran, atau nama dia di dalam Dhamma Sutra sebagai An. Okey, jadi disebabkan di tahun 1991, awal 91, Sinar Music masih gunakan shell putih yang terus print di atas shell. Ini sebiji macam album Raja Wali lah. Okey, kita ulas di kotak pun putih. Album pertama Dhamma Sutra yang muncul di tahun di mana sangat banyak album rock muncul dengan serentak di dalam pasaran, meletup secara tiba-tiba. Malah identiti rock and roll ala-ala Guns N' Roses mereka sering disamakan dengan kumpulan Black Rose. Ditambah pula muka hadapan antara Sutra dan Bulan yang mirip muka hadapan kumpulan popular itu, menaikkan lagi nama Dhamma Sutra kononnya sebagai pencabar kumpulan tersebut. Walhal hakikatnya, kedua-dua ahli kumpulan ini amat rapat antara satu sama lain. Tambahan lagi, kerancakan Dhamma Sutra yang mengisi hampir segenap ruang pentas persembahan di seluruh negara juga menjadi faktor utama nama Dhamma Sutra disebut-sebut. Mutu persembahan Dhamma Sutra yang padat tidak kira membawa lagu fast atau slow akibat banyak mengadakan persembahan juga membuatkan mereka mendapat tempat kedua bagi persembahan terbaik di juara lagu 1991. Dhamma Sutra, umpama mimpi. Namun begitu, Dhamma Sutra paling diingati oleh ramai peminat dan pendengar umum di bahagian liriknya. Seni kata yang ditulis oleh penulis-penulis lirik undangan Dhamma Sutra di dalam album mereka mula diteliti dan dibedah habis-habisan oleh peminat-peminat. Lirik-lirik yang digunakan di dalam lagu-lagu seperti Antara Sutra dan Bulan dan Umpama Mimpi dalam Mimpi telah diinterpretasikan oleh peneliti lirik sekalian sebagai lagu berunsurkan ketuhanan dan kerohanian. Malah bukan dua lagu itu saja, lagu-lagu rancak Dhamma Sutra juga diteliti dengan konteks yang sama. Serta-merta bermula saat itu, bermulanya musim kumpulan-kumpulan rock lain mendendangkan killer song mereka dengan lirik-lirik berunsurkan ketuhanan dan kerohanian.
Kejayaan antara Sutra dan Bulan yang berjaya mendapat pengiktirafan Gold Disc membolehkan mereka melangkah dengan album kedua pada 1992 di bawah Sinar Music. Masih mengekalkan Awang BPR sebagai penerbit selaku penasihat album mereka dan barisan penulis-penulis lirik jemputan yang sama, serta penciptaan lagu yang masih mengikut acuan rock and roll yang sama seperti album pertama. Album kedua berjudul Asyik hinggap di pasaran pada 1952. Asyik, album kedua Dhamma Sutra. Okey, jadi kalau perasan album ini dah mula menggunakan trademark Dhamma Sutra. Apa itu trademark Dhamma Sutra? Ni. Macam lukisan abstrak muka orang menjerit, rambut ala-ala Maggie gitu. Dekat huruf D tu pun ada berbubuh ni. Macam otak orang lah pula kan. Jadi abstrak lukisan ini digunakan juga untuk album ketiga dan keempat. Di mana gua ada tanya kat Amran, dia kata itulah maksud dia, orang menjerit. Okey, jadi kat dalam dia kita boleh tengok lagu-lagu semua. Macam yang gua katakan, lagu-lagu Dhamma Sutra yang fast memang ciptaan mereka sendirilah. Lagu slow semua ciptaan komposer kebanyakannya, dengan lirik daripada ni lah Aisamin Sahab juga, Sani Sudin. Mereka ni lah yang mencorakkan lirik-lirik berunsurkan ketuhanan. Di mana bila gua tanya dekat Amran kata itu berlaku secara kebetulan, tak ada siapa rancang pun. Jadi inlay dia cantik berkilat lah kalau yang album ini. Ada lagi sign daripada brother Amran. Okey, jadi disebabkan album ni pada tahun 1992, jadi dia gunakan shell transparent lah. Itu juga kotak transparent. Tapi gua punya ni tulisan dah hilang, dah rabak. Okey, kita ulas tanpa membuang masa. Berbekalkan sikap rajin turun padang berjumpa peminat dan membuat banyak persembahan malas sejauh Sabah dan Sarawak, populariti Dhamma Sutra mencapai ke kemuncaknya pada tahun 1992 dengan jualan album melebihi 50,000 unit. Album Asyik merupakan puncak populariti Dhamma Sutra. Biarpun di saat banyak kumpulan rock mula berpecah akibat desakan kerajaan pada 1952, Dhamma Sutra antara salah satu kumpulan yang masih mampu mengekalkan kewujudan mereka di zaman penghujung rock itu. Keramahan serta keunikan Dhamma Sutra dan lirik berintikan kerohanian menangkap peminat-peminatnya. Dhamma Sutra sekali lagi ditawarkan peluang rakaman album ketiga oleh Sinar Music. Dirakamkan di King Studio.
Album ketiga Damasutra berjudul Kurnia, lahir di pasaran pada tahun 1993. Dan album ketiga Damasutra Kurnia juga terbitan Sinar Music. Okey, kita tengok dalam dia. Okey, ini casing original Sinar. Asyik ada logo Sinar lagi, cantik. Seperti gua pernah ulas sebelum ni, casing tahun 1993 adalah casing terakhir menggunakan petak macam ni lah. Memang padu lah kan? Ok, kita tengok inlay dia. Ok, jadi Kurnia juga seperti mana asyik macam gua beritahu, ada logo orang menjerit ni dengan rambut Maggie dia. Ni memang adalah trademark Damasutra lah, yang digunakan sejak album Asyik. Album Kurnia ada album Penawar pun ada juga gambar macam ni. Cuma Penawar lain sikit lah rupa dia, macam perempuan sikit rupa dia. Ok, tentang layout album Kurnia ni antara yang cantik lah bagi gua, paling lawa lah. Dia gunakan tema warna hitam dan gold, memang cantik lah. Dalam dia pun semua hitam je, inlay dia pun berkilat, cantik. Ini kira inlay layout paling cantik sedilah album Damasutra. Ok, jadi seperti yang dah gua beritahu sebelum ni, lagu-lagu fast Damasutra kebanyakannya ciptaan mereka sendiri. Tetapi di dalam album ketiga ni dah banyak sikit lah kemasukan ciptaan Hatan pada lagu fast. Juga ada lagu pilihan kita berbeza, ni pun fast juga ni, ciptaan Awang BPR. Lagu-lagu lain macam Faktor Prima ciptaan Alok, gitaris Damasutra. Jadi kali ni hanya lagu Selamba saja yang ada ciptaan An, iaitu Amran. Jadi album ketiga ni lebih banyak dicipta oleh Alok lah. Ok, jadi kat dalam inlay ni ada juga gambar Damasutra kat sini. Lebih kurang macam album Kurnia jugalah cara posing dia. Ada sign oleh brother Amran. Ok, jadi kaset transparent biasalah tahun 93 kan. Ok, tanpa buang masa kita ulas Kurnia Insurance. Kurnia merupakan puncak matang Damasutra.
Namun di penghujung industri rock sememangnya banyak kumpulan juga bakal turut terkesan. Walaupun menampilkan struktur muzik yang jauh lebih matang berbanding album terdahulu dan lagu-lagu killer yang menangkap pendengar umum, industri muzik menjelang 1993 sememangnya mula berubah ke arah muzik dangdut dan rap yang mula mendominasi. Gitaris Alok pada saat ini juga berkeputusan untuk meninggalkan Dhamma Sutra setelah banyak mendapat undangan sebagai pemuzik live. Dengan ketiadaan gitaris utama mereka, Dhamma Sutra berkeputusan untuk berehat dari industri muzik sementara. Puasku berlari mengejar fata morgana, tidak ku peduli air penuh di telaga. Puasku mencari permata di belantara, rupanya di rumah manikam lebih berharga.